Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Yahya daripada Thinking Channel Network. Saya ingin hari ini membuatkan satu presentation dengan different approach. Kalau tengok cara saya buat video dahulu lain daripada yang kali ini. Macam kali ini nampak dia punya background video, kemudian ada PowerPoint punya presentation. Ni PowerPoint sebenarnya kalau saya tekan enter tu boleh lah balik dia akan macam biasa lah. Tapi saya nak tunjukkan bahawa boleh letak PowerPoint dalam satu video. Muka saya nampak, video saya nampak, dia capture video saya, dia capture presentation software saya, dan juga saya punya logo di bawah, dan juga dia ada tali tape berjalan promotion nama syarikat saya. Ini menggunakan freeware punya software yang kita boleh gunakan untuk buat presentation. Saya masih mengkaji lagi. Saya suka bila benda-benda tu freeware yang boleh mengurangkan kos. Tapi kita kembali kepada fokus. Kenapa TV Asova menjemput saya untuk menerangkan gunakan slot dunia digital ini untuk approach baru dalam approach baru lah, approach berlainan daripada yang normal. Contoh, bila kita ada bajet, kita terus pergi beli notebook baru. Tapi kalau tak ada bajet, kita upgrade. Okey, jika kita ada bajet dalam 2005 dan kita memang perlukan komputer baru, sama ada notebook yang kita boleh buat berjalan ataupun desktop yang letak di office, kita boleh dapatkan yang memiliki SSD. Dia punya storage SSD lebih laju daripada hard disk drive. Ramai orang cakap 20%, tapi saya rasa lebih daripada 30%, sebab saya paling baru punya komputer dalam rumah ni ialah yang digunakan oleh isteri saya, tapi dia masih pakai hard disk drive. Dia mengambil masa yang lama. Kalau notebook saya ini lebih daripada 9 tahun umur, saya dah tukar SSD, saya tambahkan RAM kepada 8GB. SSD saya ingat dalam 125, sebab ini mula-mula SSD yang saya pakai. Masih boleh laju lagi. Saya boleh restart notebook ini bila dia dah present pada saya, display pada saya, login, saya masukkan pin number, dia akan terus buka pada desktop. Semua dah load dah, driver tu, driver ini semua dah siap, dan saya boleh buat kerja terus lah. Tapi kalau komputer yang baru tu lebih baru daripada yang ini. Tetapi bila kita restart ataupun kita boot komputer itu, nak tunggu dia keluarkan dia punya request for pin number untuk akses kepada komputer itu, mengambil masa. Selepas kita dah masukkan pin number dan betul, dan dia bagi kita akses, pun masih mengambil masa yang lama lagi. Kena tunggu sampai dah selesai dia load semua driver yang dia perlukan, barulah dia boleh berfungsi dengan lebih baik daripada yang ini, lebih laju. Tapi bila dia kena load, saya dah load siap-siap dah, saya dah boleh bekerja dah. Okey, kalau kita beli satu notebook, kita paling bagus lah Windows 10. Paling untuk ini Windows 10, walaupun kita boleh pergi pada Windows yang baru, saya ingat Windows 11 kot, tapi jangan cuba dulu, sebab biar orang yang lebih pakar gunakan. Beli Windows 10 dah stable, tukar hard disk kepada SSD. Jangan beli hard disk drive yang bulat, berpusing kena mencari. Beli SSD. Kalau kita mampu, kita ambil 1 TB. Kalau tidak, 500 GB masih boleh lagi. Contoh 500 GB ni kita dah boleh gunakan, pecahkan ataupun buat partition. Kalau perlu nanti, kalau sesiapa yang minat nak tahu cara macam mana nak buat partition dalam hard disk mereka, boleh tulis dalam komen tu, nanti saya akan respon. Contoh, kalau kita punya partition 1 TB besar, kita punya komputer laju, tapi dengan saya ni kita nak kejar pada speed, maximize speed tanpa tambahan apa-apa. Contoh lah, rumah saya ni, saya katalah saya dah keluar, saya tinggal cermin. Saya patah balik, saya telefon anak saya, Admiral, tolong ambilkan cermin mata Walid. Di mana Walid? Di dalam rumah. Jadi dia kena search satu rumah untuk mencari cermin mata tu. Tapi kalau saya boleh kata, sekarang rumah saya tingkat 3. Tingkat 3 pula, di 3 tingkat. Tingkat atas, dia dah boleh narrow down terus pergi tingkat atas. Tak payah pergi 2 tingkat di bawah tu, tak boleh cari. Dia masuk tengah, naik atas atau turun bawah. Jadi dia terus naik atas. Dah zoom in. Kemudian dalam bilik, lagi dia zoom in tepat.
Begitu juga untuk mencepatkan, kalau kita punya hard disk tu ataupun storage kita ni dalam notebook baru kita ni 1 terabyte, kita buat partition 2 atau 3. Saya lebih prefer 3 kerana partition pertama C drive tu kita letakkan kita punya software Windows, kita punya software kalau kita ada Microsoft Office, kalau kita nak cuba juga LibreOffice yang percuma, alternatif kepada Microsoft Office kalau kita mungkin tak mampu. Tapi saya masih prefer lagi kalau ada kemampuan pakai Microsoft Office original. Ada kebaikan dia, bukan tak ada, ada kebaikan dia. Untuk install kata Inkscape untuk buatkan illustration, precise illustration, ataupun GIMP, dan juga maybe beberapa software contoh macam yang buat video ni OBS, semua ni freeware. Okay. Kalau mampu beli tu 8GB RAM, minimal 500GB SSD. Okay. Kalau tidak, makna kita nak upgrade, maka kita buat upgrade. Okay. Keduanya ialah beberapa item dalam komputer, peralatan tambahan. Item dalam komputer ni contoh macam tukar SSD, tambahkan RAM, cantik. Yang di luar pula, contoh macam notebook saya ini, jika notebook ini dia, kalau saya masuk kabel Ethernet tu ke dalam port dia, kelajuan maksimum, walaupun internet yang supply dalam rumah ini 500 MB, saya masih lagi boleh dapatkan kelajuan 100 MB. Sementara tu kita dengar sekarang ni bunyi hujan, walaupun saya boleh tunggu tak buat recording, tapi tak apalah, kita nak tunjukkan bahawa this sama ada apa yang saya gunakan ni boleh lagi berfungsi dengan baik atau tidak. Itu pulang. Okey, saya upgrade dengan membeli satu peralatan. Saya boleh tunjukkan sekejap, saya tarik keluar. Oh, mungkin di sini ada. Saya tukarkan storage daripada hard disk drive kepada SSD, anggaran kos 500 bagi saya ingat 500GB SSD, tambahan RAM 8GB, sama ada DDR3, DDR4. Kalau notebook baru dia pakai DDR4, notebook lama macam saya punya pakai DDR3, saya tak boleh pakai DDR4, dia tak jalan. Kemudian dia ada 2 port USB 3.0, jadi saya beli hub tambahan untuk kelajuan saya ini 3.0 juga. Okey, ini SSD brand SanDisk, laju, reliable. Yang ini, yang sebelah kiri ini DDR3. Satu lagi, nampak tak mouse saya sekarang ni, instead of just mouse, dia ada macam highlight warna kuning supaya awak boleh tahu kat mana mouse saya berada. Kalau tak susah maka nak cari. Okey, ini DDR4, ini DDR3. Dan ini hub 3.0, dia color biru. Yang ini masukkan kepada port USB di notebook kita ni 3.0. Jadi kita boleh, now kita ada 4 button ni, ialah bila kita tak gunakan kita off kan. Jadi dia tak payah mengalirkan keluar unnecessary leakage of power keluar. Okay, now dah ada 3.0 tu. Okay, jadi ini adalah ke tu. Sekejap, saya pause kejap. Atau tidak, tak perlu pun. Saya cuba dapatkan. Okey, ini jika tuan-tuan tengok, ini adalah 3.0 punya USB cable. Ini adalah Ethernet. Jadi saya tak, ini notebook saya tak mau gunakan port Ethernet untuk laluan kabel ini. Ini kabel dia macam sini dengan kelajuan dalam sini maksimum 100, sedangkan yang datang dari kabel ini 500. Jadi saya beli peralatan ini, dia datang dengan kabel ini masuk ke dalam USB port sebelah kiri saya ni, ada 2 USB port 3.0. saya masukkan ini, cantum ke sini, dan saya boleh berfungsi dapatkan kelajuan up to 1GB. ok, kita offkan dulu. Jadi saya dah selesai tu. ok, katalah saya tak pakai kabel dan saya perlu pakai wifi,
Wi-Fi dalam saya punya notebook ini, dia kelajuan dia tetap 100 juga. Jadi saya beli external, bukan external, ini USB 3.0 Wi-Fi dongle, dia maksimum 1.2 gig. Jadi saya masukkan kepada USB port ni, salah satu daripada sini ni, masukkan dia 3.0. Jadi saya boleh dapat, kalau internet yang masuk dalam rumah saya 500, saya tetap dapat 500. Okey. Cooling pad ni dalam penyelenggaraan, kalau komputer lama atau baru pun boleh sesuai pakai cooling pad. Cooling pad ni dia letakkan notebook di atas tu untuk dia menyedut hawa panas tu supaya keluar daripada komputer kita. Jadi komputer kita masih lagi running, kalau lama pakai pun dia tak heat up. Kemudian hand pump sebagai blower untuk buang habuk di saluran angin di tepi komputer. Okey, ini cooling pad. Cooling pad ni dia ada kabel masukkan ke dalam USB kita ni, ambil lah yang 2.0 lama punya point, ataupun dia mungkin pakai external port, tapi saya rasa dia pakai kabel masuk ke dalam USB port. Dia dah menyedut, ini fan ni fan, dia menyedut keluar udara panas daripada notebook kita, keluarkan, jadi circulation udara dan betul jalan cantik. Yang ini hand pump ni, kalau kita tengok dia tepi notebook kita tu, dia ada laluan-laluan angin. Kita ambil hand pump ni, kita pergi check, lembatkan habuk, jadi biar dia tersumbat-sumbat habuk tu keluar, kita boleh keluarkan. Ataupun anda hantarkan komputer anda kepada technician untuk servis. Kalau komputer pergi kat technician, dia bersihkan keyboard luar, dia bersihkan kita punya skrin, dia check balik semula, dia buka dalam ni notebook tu, dia buka, dia bersih, buang habuk semua sekali, dia ambil satu chemical untuk bersihkan, make sure kita punya circuitry tu tak ada gangguan yang benda-benda yang macam, kalau ada masuk benda-benda yang ada di conduct electricity, dia point yang tersentuh menyebabkan kita punya komputer mungkin short circuit ataupun boleh burn circuit tu. Jadi penjagaan tu perlu ada. Kos untuk ni mungkin RM60 hingga RM80 perlu. Kalau komputer tu lama, kita hantar. Kalau dia buka, kalau tak pernah servis, hantar ke kedai, dia buka tu, dia tengok, Allah, habuk banyak. Okey, perkhidmatan luar, kita perlukan Google Drive, OneDrive, Dropbox atau lain-lain. Okey, ini adalah penyimpan data kita di cloud. Contoh Google Drive, dia memang bagi kita 20 GB. Walaupun nampak banyak, tapi kita sibuk ambil gambar, kita gunakan kita punya handphone, kita letakkan kamera shot tu, maksimum punya DPI ataupun dia punya gambar tu maksimum cantik. Walaupun kita bukan nak hantar ke kedai untuk printing, tapi kita ambil quality untuk printing. Sedangkan kita boleh downgrade sedikit, dan downgrade maknanya DPI kita terus ambil maksimum. Yang kalau dia kata ini 13 meg satu gambar, tak payahlah kita turunkan sikit ke mungkin kepada 1200 kali 1280 kali berapa tu, dia ada dia punya range dia tu, bawahkan sikit lagi, bawahkan lagi. Janji dia display cantik, bila print pun cantik. Biasanya kalau kita set maksimum, walaupun pun kita boleh buat, boleh capture, tapi dia akan simpan gambar tu dalam hard disk kita, dalam kita punya phone. Kemudian kalau kita pakai Android phone, dia ada bagi kita 20 GB storage, dia simpan kat sana juga. Jadi lama-lama dua-dua tu penuh. Jadi tuan-tuan kena upgrade phone ataupun kena buang gambar. Jadi benda tu mengganggu. Jadi ceritanya sekarang ni, kalau kita gunakan Google Drive, mungkin satu masa kita perlu upgrade storage kita daripada 20 GB kepada 40 ke 50, tengok pada step yang dia offer. Mungkin tak mahal, setahun kita bayar. Kita pakai OneDrive ke, OneDrive ni dia bagi kita 1 TB free kalau kita pakai, kita beli dia punya Microsoft Office, Windows bagi, Microsoft bagi, kita beli Microsoft Office original, ada license untuk 5, macam saya pakai original sebab dalam rumah ni ada 5 notebook, kami ada 5 orang dalam sini yang menggunakan dengan tu, jadi senang. Saya ada license untuk 5 orang, tiap-tiap satu orang terdapat OneDrive punya storage 1 TB, jadi mereka boleh gunakan Dropbox ataupun ini semua adalah perkhidmatan yang percuma, tapi bila kita perlukan lebih besar, kita tambahkan. Tujuannya kenapa? Contoh, kita sekarang ni katalah komputer kita rosak. Dulu kalau kita punya handphone rosak atau komputer rosak ni, kita masalahnya data kita hilang.
Tapi bila kita simpan di cloud, kita perlu untuk percepatkan kita punya turnaround daripada kita hilang barang tu ataupun hilang phone, rosak komputer, kita dah tak berfungsi, kita nak turnaround tu kepada boleh berfungsi lagi cepat, kita dapatkan peralatan ganti. Contoh kalau kita beli handphone baru atau kita beli notebook lain, kita bila ada akaun tu, kita login saja, automatically dah boleh jalan. Okey, data dah boleh download. Ataupun kita perlu akses data kita dari tempat lain, kita komputer tak ada sini, ataupun notebook kita ataupun phone kita ada, tapi kita banyak simpan kepada online cloud melalui komputer dan kita perlukan tu, kita boleh gunakan komputer orang lain. Okey, bila kita gunakan komputer orang lain, kita minta dia izin untuk buatkan kita login, kita masuk login, kita boleh dapatkan akses kita, ataupun kita boleh terus daripada browser. Okay. Dropbox ada, OneDrive ada, Google Drive ada. Okay. Peralatan tambahan, tripod atau selfie stick, ataupun kita gunakan kamera digital, handphone ke video recorder. Okay. Yang ini selfie stick, kita letak handphone kita, ini saya rasa dia punya naik turun macam yang ini, tuan-tuan tengok, yang ini panjang sikit, yang ini letakkan phone di sini, dia boleh lipat dan juga kita kecilkan, atau kita ini bila lepatkan gini, masuk ke dalam, dia dah jadi selfie stick. Jadi ini untuk, katalah saya pakai mungkin handphone kedua ini sebagai saya punya second camera untuk record, tunjukkan apa yang saya lakukan di sini. Tapi untuk video ni saya tak adalah buat kan, jadi saya perlukan selfie stick. Tripod ni kalau kita ada video cam, kita capture video cam sekarang ni pun dah boleh link secara bluetooth kepada kamera kita, notebook kita, mungkin melalui Iriun, dia boleh recognize, dan juga bila dia recognize tu, kamera kita dia store tu, dia fokus tu. Kenapa? Handphone walaupun boleh, tapi again, bila apa yang dia record daripada handphone, dia masuk ke dalam simpanan di sini. Jadi makin lama simpanan di sini besar, kita perlu tambahan. Kalau video camcorder ataupun digital video recorder, dia ada storage dia sendiri, jadi dia simpan di situ. Kemudian kita gunakan kabel ataupun wifi, kita akses tu. Okey, tu dah selesai kan. Atau kita nak lebih nampak cantik sikit, kita gunakan gimbal. Gimbal ni dia stabilize kan. Dua-dua selfie stick dengan tripod ni dia tak stabilize kan, capturing video atau gambar. Gambar tak perlulah, mana video. Tapi kalau gimbal tripod ni dia boleh membantu kita. Contoh ini samalah, cuma saya di kaki dia untuk letakkan mungkin saya nak pakai. Jadi bila tu saya letakkan ni. Tentu kalau dia hidup, saya hidupkan ni, nanti dia bila saya ambil gambar video tu, tangan saya kalau perlu ke sana, dia boleh fokus ke sana. Nanti satu hari saya demo kan kalau kesempatan. Ini kita perlu untuk kita punya urusan-urusan kerja kita. USB thumb drive atau pen drive kecil dan padat, external hard drive. Okey, earphone, microphone. Macam saya nak capture audio saya melalui Logitech, jadi dia capture dari sana. Kalau saya gunakan notebook saya, dia lama, jadi dia capture tu ada tak berapa bersih. Jadi ini nasib baik saya pakai SSD. Kalau pakai hard disk drive, dia berpusing tu, kadang-kadang suara tu, bunyi pusingan tu capture juga. SSD tu disenyap. Okey, ini adalah thumb drive untuk simpan data. Kadang-kadang kita perlu, jadi bila kalau data tu ada dalam thumb drive, mana-mana kita pergi pun kita dah boleh berfungsi dah. Ini eksternal, kadang-kadang kita perlukan backup ke dalam sini. Kalau kita tak mampu tambahkan online storage, kita dah beli ini, mungkin 1 terabyte, dah selesai masalah kita. Atau ini bukan, atau ini kita perlukan juga. Ini kalau pakai kabel, maknanya dia gunakan mikrofon ni, dia capture audio kita masuk terus ke dalam komputer, ataupun masuk ini boleh pakai untuk phone, ataupun untuk mungkin ini bluetooth punya, tapi ada setengah bluetooth tu dia ada kabel. Jadi kadang-kadang bila kita punya bateri dalam bluetooth tu dah habis, jadi kita boleh gunakan kabel untuk still berfungsi. Jadi dia akan tangkap audio direct daripada mulut kita,
Macam sekarang ni mikrofon di sini, saya bercakap kat sini jauh, jadi dia ada distance tu menyebabkan dia tak capture lebih kemas. Kalau dia pakai di sini, macam contoh yang ini boleh pakai kabel, tapi dia tak ada protruding mic yang macam saya tengok ni, tuan-tuan tengok ni. Okay, ni dia. Ini mic ni letak betul-betul rapat ke mulut, jadi sure dia capture percakapan kita lebih bersih. Ini Bluetooth, tapi dia ada juga jack untuk, mana dia jack untuk kabel. Cuma saya jarang pakai lah, sebab saya kadang-kadang pakai ini hanya untuk kegunaan semasa. Jadi saya dah dapat perkara-perkara yang boleh membantu saya berfungsi. Biasanya orang sekarang nak buat online class, ataupun kalau kita ada keperluan kita nak buat online class, kita nak buatkan presentation, atau kita nak buat backup and support kepada pelanggan kita, ataupun kita nak berhubung dengan kaum keluarga. Ni perkara-perkara yang saya tunjuk tadi boleh mengurangkan kos, ataupun kalau kita ada bajet, kita beli pun tak payah perlu yang tinggi-tinggi, dan maksimum dia kita nakkan kepanasan. Walaupun katalah contoh notebook saya tu 2003 yang baru sekali yang saya beli tu, tapi dia pakai hard disk drive tu masih ada pusing. Jadi still saya sayang yang notebook yang ini, walaupun display dia tak berapa cantik. Kalau dipakai kepada webcam dalam komputer ni, dia punya display dah lama, jadi dia tak berapa cantik. Saya nak tengok tulisan pun kadang-kadang terkebel-kebel beli mata. Kalau notebook baru tu, display dia dengan driver baru lagi, jadi guna lebih bagus. Okay, ini habislah untuk presentation ni. Okay, now